telah mendengar nama Allah ni lama, tiba-tiba di dalam makna pahaman dia, kefahaman dia, Allah Ta'ala itu contohnya berbentuk, contohnya maka kefahaman terhadap Allah tu salah kefahaman macam tu. Kalau faham yang Allah tu berbentuk, salah. Kerana berbentuk itu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Jadi orang tu dah dipanggil orang yang menyengutukan Allah namanya. Menyengutukan, dia dah menyamakan Allah dengan makhluk, iaitu sama-sama berbentuk. Makhluk berbentuk, Allah pun berbentuk juga, sama. Jadi betul-betul jaga akidah kita ni. Akidah ni lah yang paling bahaya sekali, tuan-tuan. Yang paling bahaya perosak agama ni akidah lah. Sebab tak nampak. Orang tak nampak yang kita dah rosak akidah. Kawan-kawan kita tak nampak yang kita dah rosak akidah. Suami tak nampak yang akidah bininya dah rosak. Bini tak nampak akidah lakinya dah rosak. Mak bapak tak nampak akidah anak-anaknya dah salah. Sebab benda dalam hati. Kalau salah solat boleh tengok. Perbuatan zahir, ibadah zahir yang salah kita boleh nampak, ataupun kita boleh dengar, kita boleh tengok. Tapi pegangan dalam hati salah tak ada siapa tahu, melainkan Allah dan Tuan punya badan. Pun kalau Tuan punya badan ada ilmu. Kalau Tuan punya badan tak ada ilmu, dia tak tahu pegangan dalam hatinya salah. Sebab itu macam mana kita nak mengetahui, nak memastikan kefahaman kita dalam hati itu terhadap Allah dan rukun-rukun iman tu, kenalah mengaji, kena belajar, wajib belajar, wajib mengaji tentang perkara-perkara yang bersangkut paut dengan pegangan dalam hati. Kena mengaji. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Inilah ilmu ni kitab yang kita dah baca, sedang baca ni ilmu tauhid lah ni. Kena ngaji. Kalau kita tak ngaji, kita tak tahu pegangan kita tu betul ke salah. Takut-takut kita perasan macam betul, rupanya salah, mati nanti menyesal. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, kalau aku tahu dululah pegangan aku ni sesat, salah, kau tak terima aku mengaji, aku belajar, aku ambil tahu. Dah terlambat. Allah bagi peluang kepada kita belajar ilmu tauhid ni berpuluh tahun. Allah bagi kita masa. Kita salah, kita menangguh-nangguhkan, nantilah. Jadi fitnahnya, balanya atas diri kita sendiri. Apa yang kita usahakan, itulah yang kita dapat. Kalau kita usahakan benda baik, kebaikanlah yang kita dapat. Kalau kita usahakan yang jahat, kejahatanlah yang kita dapat. Meninggalkan belajar ilmu tauhid ni usaha ke arah kejahatan. Orang yang tidak mahu belajar ilmu tauhid dengan makna dia adalah orang yang tidak memperdulikan tentang tauhid terhadap Allah. Dia tak peduli. Na'udzubillah min zalik. Jadi mengajilah, belajarlah, mengajilah. Sementara ada masa, waktu, peluang, ruang, gunakan sebaik mungkin. Moga-moga tiket yang nama iman tadi tak rosak, tak hilang, boleh bawa balik akhirat, masuk syurga, insya-Allah. Seperti akidah yang salah, i'tikad yang salah ni nombor satu, kita kena pastikan i'tikad kita betul, pastikan i'tikad bini kita betul, pastikan i'tikad anak-anak kita betul, kawan-kawan kita betul. Seperti i'tikad ketiadaan Tuhan tu, contoh dia berpegang dalam hati tak ada Tuhan tak ada. Maka ridahlah tu, walaupun dia tak cerita dengan orang, walaupun dia tak cerita dengan suami dia yang dia tak percaya ada Allah, dia diam, dia simpan benda tu, tapi Allah tetap mengetahui yang dia tidak beriman. Mana dunia dia selamatlah, lepaslah dia dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kembali kepada Allah, Allah humban dalam neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillah. Walaupun dia orang Arab, walaupun dia orang Melayu, tak peduli. Lepas tu kita kena ajak diri kita mengaji, ajak bini kita mengaji tauhid. Apa ramai suami yang tak peduli kan tauhid. Dia tak peduli. Ramai suami atas dunia ni, tak kira lah bininya satu ke, bininya empat ke, bujang ke, dia tak peduli nak belajar tauhid. Untuk diri dia pun dia tak peduli, untuk bini dia pun dia tak peduli. Dia biarkan anak bini dia dalam keadaan tidak ada belajar tauhid. Macam mana tu?
Macam mana tu? Itu tanggungjawab kita suami. Wajib mengajar tauhid pada anak bini dia. Bukan bagi duit je, bukan bagi rumah je, bukan bagi tempat tinggal je, bukan bagi pakaian je, bagi ilmu tauhid. Tak buat lagi, makna kita bukan suami yang adil walaupun bininya seorang. Makna kita zalim. Apa maksud zalim? Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Kita hanya menunaikan tanggungjawab dunia, tapi tidak menunaikan tanggungjawab akhirat untuk bini dia. Jadi kena usaha mengaji. Kita mengaji, kemudian ajar anak bini kita. Kalau kita tak pandai mengajar, bawa mereka mengaji. Suruh dia mengaji. Dia tak nak mengaji, dia isteri derhaka. Bini kata, jom, suami dia kata, jom awak pergi mengaji. Awak ada lesen kereta, awak ada boleh bawa kereta, awak pergi kuliah sekian-sekian, ada pengajian fardu ain. Dia tak nak pergi, dia isteri derhaka. Tak wajib bagi nafkah. Isteri derhaka ni tak wajib bagi nafkah. Ngaji lah. InsyaAllah nanti kita bahas macam nak baca kitab Muhimmah itulah. Bagus kitab tu. Kitab untuk orang yang ada, yang dah berumah tangga. Baru nampak kita ni betul ke tak betul ngaji kitab tu. Baru nampak InsyaAllah akan datanglah tu, mudah-mudahan. Supaya kita tahu tanggungjawab kita, supaya kita tak perasan, tak syok sendiri, berasa macam dah baik, dah rasa macam dah tunaikan dah segala apa yang Allah perintah, rupanya tak buat lagi. Contohnya dia i'tikad tiada Tuhan, dia diam-diam, dia tak pernah cakap sepatah pun yang dia tak percaya adanya Tuhan. Tapi time semayang, time puasa, ataupun dia tak semayang, dia tak puasa, tapi dalam hati dia macam tu, dalam hatinya tu macam memang dia tak percaya ada Tuhan. Tak percaya satu, ataupun dia ragu-ragu ada Tuhan. Tu adik-beradik sama je tu. Ataupun syak ni mana? Nak percaya, tak nak percaya, nak percaya, tak nak percaya. Tu syak, ragu-ragu, was-was dalam hati dia. Tuhan ni ada ke tak ada? Sama berat. Yang tadi tak percaya langsung, ceritalah pasal Tuhan, memang dia tolak terus. Tu tak percaya. Yang seorang lagi nak terima pun dia, nak tolak pun dia, nak membenarkan dia macam tak nak benarkan dia. Tu sama lah tu. Kalau dua perkara, dua keadaan, kelakuan itu ada di dalam hati seseorang hamba terhadap Allah, maka dia dah riddah, murtad dah, na'udzubillah min dzalik. Tak payah pergi jabatan agama nak isi borang jadi murtad perlu. Nak jadi murtad ni tak payah isi borang. Salah pegangan terhadap Allah, murtad. Malam-malam lah, pagi-pagi lah, petang-petang lah, tak peduli. Tak peduli. Na'udzubillah min dzalik. Atau pada satu sifat daripada segala sifat yang telah ijma' ulama atasnya. Apakah sifat-sifat Allah yang telah dimuafakat oleh ulama? Itulah di sifat 20 yang kita dah belajar. Daripada sifat wujud sampailah kaunuhu ta'ala mutakalliman. Itu sifat-sifat Allah yang telah diijma' oleh ulama. Ada 20. Tiba-tiba dia tak percaya 20 tu, ataupun dia tolak salah satu daripada 20 tu. Dia tak percaya yang Allah Ta'ala itu bersifat dengan apa? Dia tak percaya yang Allah tu mendengar, ataupun dia ragu yang Allah tu mendengar, ataupun dia ragu ilmu Allah. Dia kata, ya ke Allah tu tahu semua benda? Ya ke semua benda Allah tahu? Sampai ke akan datang tu, ya ke Tuhan tahu? Dia ragu, maka kafirlah, dia riddah. Tapi dia tak cakap, ingat ini masuk dalam yang pertama dulu ni, i'tikad. Dia tak cakap. Dia tak cakap yang dia ragu Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Dia diam, tapi dalam hatinya begitulah. Mana kalau dia diluahkan, dia akan cakap, aku ragu tentang pengetahuan Allah. Tu kalau dia cakap. Kalau cakap tu tegang dah. Itu masuk dalam bahagian i'tikad, riddah yang kedua tu, perkataan. Itu masuk perkataan. Ini dah i'tikad dalam hati dia. Diam-diam dalam hatinya tak percaya yang Allah tu mengetahui segala perkara. Dia tak percaya, ataupun dia ragu-ragu dalam hati dia. Na'udzubillah. Semayang tak? Semayang. Haji, umrah. Tapi dalam hati dia rupa-rupanya meragui tentang ilmu Allah Ta'ala. Maka riddahlah dia, jadi murtadlah dia secara diam-diam. Allah tahu yang dia murtad.
Walaupun waktu hari pengkebumiannya diuruskan seperti orang mukmin, mandikan, disolatkan, dikafankan, ditalkinkan, ditanam tanah perkuburan orang Islam, itu hukum dunia dia lepas. Tapi di sisi Allah tetap dia mati sebagai orang kafir macam yang lain-lain dah. Walaupun panggil dia 40 buah madrasah sembahyangkan jenazah dia, takkan berubah menjadi mukmin. Dia takkan berubah menjadi mukmin, tetap matinya kafir. Panggillah para ahli ulama sedunia menyembahyangkan dia, takkan boleh ubah daripada kafir jadi beriman. Hati-hatilah, jangan ambil ringan tentang akidah ni. Sebab tu kita kena jaga akidah ahli sunnah wal jamaah, kena jaga baik-baik. Jangan berlapang dada dengan fahaman-fahaman yang boleh mengheret sedikit demi sedikit seseorang itu menjadi kafir. Hati-hati. Kena sungguh jaga. Kita tak nak dengan makna kita tak mau isteri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita yang dah elok-elok beriman, bila mengaji dengan golongan-golongan yang tertentu ni, lama kelamaan daripada tak mensyirikkan Allah jadi mensyirikkan Allah. Kita tak redha, kita tak suka, kita tak setuju, kita tak mau ada di kalangan anak bini kita yang jadi kafir. Kada yang seronok, kada yang tak peduli. Kada yang tak peduli bini ni nak jadi kafir ke, anak-anak dia nak jadi kafir ke, dia tak peduli, ikutlah. Kalau seseorang tu dia tak peduli anak bini dia tu kafir ke tidak, dia itu kafir dah. Seorang bapa contohnya, dia tak peduli anak bini dia kufur ke tak kufur, dia tak peduli, kufur dah si bapa tadi, murtad dah, ridah dah si bapa tadi. Kenapa nak jadi murtad? Kerana dia tidak kisah anak bini ni nak berpegang bagaimana terhadap Allah, dia tak ada pegangan. Na'udzubillah. Dia kalau bapa yang mukmin, dia akan bersungguh pastikan, takut, jaga anak bininya daripada terikut pahaman yang boleh mensyirikkan Allah. Itu kalau betul. Kalau tak, kalau dia jenis tak kisah, kau nak percaya apa ikut kau lah. Dah dewasa, pandai-pandai lah fikir. Na'udzubillah. Jangan buat main-main ni. Jangan buat main-main, jangan buat main-main. Sia-sia hidup atas dunia ni. Walaupun jadi jutawan, tapi akhirnya mati murtad, jadi kafir, mati syirik, tak ada faedah segala nikmat yang kita dah dapat atas dunia. Jaga-jagalah sahabat. Sebab tu saya ajak mari mengaji tauhid ni, tak peduli siapa pun. Mari ngaji tauhid, kenal Allah betul-betul, fahamkan betul-betul siapa dia Allah yang kita selalu duk sebut hari-hari. Allah tu kenal, supaya jangan salah faham terhadap dia. Kalau salah faham sesama kita ni boleh tahan lagi lah, tapi kalau salah faham terhadap Allah, kebinasaan lah. Jaga. Jadi nak tahu tentang akidah ni, ngaji akidah, i'tiqad, ngaji bab i'tiqad ni. Kitab ngaji tentang i'tiqad lah ni, nak cerita bagaimana undang-undang kepercayaan kepada Allah, Rasul, kitab dan sebagainya. Macam mana cara dia? Adalah kitab tauhid lah. Dia akan huraikan bagaimana, apa yang dimaksudkan beriman dengan Allah. Iman dengan Allah tu bagaimana? Cayakan Allah tu caya yang macam mana? Allah tu bagaimana? Kita nak meletakkan kepercayaan yang Allah tu Tuhan yang bagaimana? Apa sifat dia? Dan i'tiqad contohnya mana? Seperti wahdaniyah. Dia ragu, betul ke Tuhan tu satu je? Ya ke? Betul ke? Takkan tak ada yang lain? Dia ragu, maka murtadlah dia dalam diam. Jaga anak-anak kita. Sekarang orang kafir, orang Yahudi ni, dia macam-macam serangan saraf dalam hiburan, dalam hiburan-hiburan, dalam lagu-lagu, kadang-kadang dalam permainan-permainan tu di handphone tu, kadang-kadang ada ciri-ciri nak menghasut supaya percaya ada selain Allah. Hati-hati. Sekarang ni handphone kat tangan anak kita tak lepas, betul? Dan i'tiqad dan kudrat, dia meragui kekuasaan Allah.
dia meragui kekuasaan Allah, ataupun dia memang tolak terus yang Allah tu berkuasa, ataupun dia meragui tentang kekuasaan Allah. Dan i'tikad ketiadaan nubuwah Nabi yang diijma'kan atas nubuwahnya, ini di antara contoh seseorang itu jadi riddah, jadi murtad dalam diam. Dia meragui nabi-nabi ataupun rasul yang telah diijma'kan. Nabi-nabi ataupun rasul-rasul tu yang dah disebut 25 orang tu, dia ragu salah seorang, dia tak percaya. Dia tak percaya. Dia tak percaya. Sebab tu jadi fardu ain, fardu ain bagi setiap laki-laki, perempuan, sejahat apa pun dia mesti kenal dan tahu nama 25 orang rasul tu. Mesti, sejahat apa pun, botol arak kat tangan dia kena, mesti kenal 25 orang rasul tu. Sebab dia wajib beriman mereka itu adalah utusan Allah. Dan i'tikad ketiadaan nubuwah, tiba-tiba dia tolak, dia tak percaya yang Ibrahim tu rasul contohnya, kafirlah, na'udzubillah. Dan menafikan hari kiamat. Menafi dengan mana? Dia tak percaya adanya hari kebangkitan, dia tak percaya hari kiamat, dia tak percaya contohnya azab kubur, dia tak percaya yang dalam kubur tu ada nikmat, dia tak percaya dalam kubur ada azab pun riddah, dia tak percaya dalam kubur ada nikmat juga riddah. Bukan tak percaya ada azab je dalam kubur tu jadi kafir, dia tak percaya dalam kubur tu juga ada nikmat pun jadi kafir juga. Sebab kedua-dua ni tentang azab kubur dan nikmat kubur ni dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku tak percaya dalam kubur tu ada kesenangan, kafir dah dia. Aku tak percayalah dalam kubur tu ada azab lah, ada ular lah, macam-macam cerita, mengarut dia, kafir lah dia. Walaupun dia cakap dengan niat nak bergurau senda. Jaga-jaga kita ni kalau seronok bercakap, kadang benda-benda macam tu jadi gurau pula. Dia ada benda gurau dia tak jadi, ada benda kalau gurau pun jadi. Dia talakkan bini dia, gurau sayang, kata dia, hari ni I rasa nak talakkan you lah 3, jadi jangan main-main. Awak tu suruh ngaji, baru tahu perkataan ni ada sempadan. Na'udzubillah. Itulah ilmu penting. Ilmu nak jaga kita, tak rugi cari ilmu. Makin banyak ilmu, makin banyaklah penjagaan yang menjaga, yang mengingatkan kita, yang menasihatkan kita. Harta ni sebanyak apa pun tak boleh jaga kita. Duit ada 2 juta dalam bank, dia jaga kita tak? 2 juta dalam bank, dia jaga kita? Kita kena jaga dia. Kereta ada 10 buah, jaga kita? Kita kena jaga dia. Kejap ustaz, pakainya tidak. 10 buah kereta, lepas beli hantar dekat akunya. Kita aku dah bergasap-gasap dah ni. Oi orang kaya. Oi orang kaya, duit tak habis pakai, mari sini hantar orang ni. Setiap kali tayar tu bergolek kau dapat pahala, kau tak nak? Daripada kau beli 10 buah kereta, parking tak start-start, tak jalan-jalan, tak ada kebajikan lah. Jadilah orang kaya yang cerdik. Kadang kena cakap benda macam tu. Sungguh ada orang dia tak terlintas benda tu. Ada orang dia tak tahu macam mana nak buat kebajikan. Dia tak tahu. Sungguh, bukankah ilmu tu Allah yang akan bukakan? Tapi bila Allah tutup kan, nampak tak? Dia kaya, tapi bila Allah tutupkan pintu kebajikan, dia takkan nampak macam mana cara nak buat kebajikan. Tercakap je. Kokot lah. Banyak kereta parking, apa manfaat? Dia cerita apa manfaat? Besok Allah akan soal kan. Setiap nikmat kan Allah soal, kau dapat mana? Lepas tu kau dapat, kau buat apa benda tu? Jeng siap besok ramai PM nak bagi kereta. Tak apalah, bagi tak hagi-hagi kan.
Syaitan kata jangan rugi. Kau penat cari, penat bagi dia. Bodoh kau ni, simpan lah. Habis sungguh baru ni ada lawan cerita beli balik kereta lagi, duk parking bawah bangunan, tak bergerak-gerak. Beli simpan itu, beli simpan itu. La ilaha illallah. Kata bak lah sini kita, aku dah berasap dia tu nak kena kabar sampai macam tu tak reti-reti lagi. Asallah badan aku kita bagi tahu. Tak, nanti kita kena tanya. Esok dia tanya, asal tak bagi tahu dulu? Dah satu hal pula dah kita nak jawab. Tak, ya juga yang dulu tak cakap. Jadi dah cakap dah ni. Siapa orang kaya, duit tak pergi makan, jadi macam sahabat tu. Itu baru orang kaya yang Allah seronok. Ingat, harta kekayaan Allah bagi kita tu bukan untuk kita miliki. Allah suruh tolong agama. Kita tak larat nak pergi dakwah, hajat tolong tutup guru tu, mudahkan urusan dakwah dia. Macam tu kalau cerdik, kalau nampak akhirat. Tapi kita gurau je jangan berasa hati pula. Tapi betul. Kemudian katanya musannif lagi banyak tafsir budak-budak jalan kaki tak ada kenderaan. Apa salah kau yang kaya-kaya tu belikan bas, belikan siapkan driver, segala apa saya tanggung, jangan risau. Tunggu guna ni. Saya duit makan tak habis tunggu, tak tahu nak buat apa dah. Ni gunalah, mudah-mudahan jadi jariah saya. Besok saya duduk dalam kubur, pahala berjuta-juta sampai. Jariah lah tu. Setiap pusingan roda tu, setiap apa yang orang ambil manfaat atas kebajikan yang kita buat, semua sampai kepada kita. Kita ni dah lah tak banyak amal, dah tak banyak ilmu. Itulah cara nak mudah dapat ilmu banyak, pahala banyak. Kita ilmu tak banyak, amal tak banyak, maksiat banyak, reta banyak, tapi tak tahu cara macam mana nak jadikan reta tu asbab kita jadi orang kaya dan senang di hari kiamat besok. Rugi lah. Maknanya kita ni selagi beriman, jaga solat, walaupun tak banyak amal ibadat, tapi jariahnya banyak, dia akan jadi orang hebat juga nanti di hari kiamat. Berapa banyak orang boleh ambil manfaat asbab benda yang dibuat tadi, wakaf yang dibuat contoh. Bayangkanlah. Lepas tu pula pada fisabilillah pula, lagi besar pahala dia. Subhanallah. Itulah kalau Allah tak buka kan taknya nampak. Gitu adalah. Habis kemudian, dan i'tiqad ketiadaan nubuwah Nabi yang diimakkan dan menafikan hari kiamat. Dia tak percaya hari kiamat. Dan syurga dia tak percaya. Ya ke ada syurga? Tak pernah tengok pun. Dan neraka dia tak percaya adanya neraka. Dan lainnya daripada tiap-tiap pekerjaan yang diimakkan atasnya, yang diketahui daripada agama dengan darurah, sekira-kira mengetahui dia oleh khawasul muslimin dan orang awam mereka itu, seperti wujub sembahyang, puasa dan haram zina dan minum arak dan zalim. Habis. Kemudian yang kedua, seseorang yang itu boleh menjadi riddah, jadi murtad yang kedua sebab perkataan ni yang keluar ni, yang kita cakap ni, itu perkataan. Seperti dikatakan bagi muslim, hei orang kafir, katanya kawan itu Muhammad bin Muhammad. Kawan itu Muhammad bin Muhammad namanya. Tiba-tiba dia panggil Muhammad bin Muhammad tadi, dia panggil kafir. Jadi riddah, murtad si pemanggil. Jadi murtad. Siapa yang murtad tadi? Yang panggil yang panggil kawan dia dengan kafir. Kafir, kau ni kafir kan? Jadi murtad tu. Jangan main-main. Jadi jangan senang-senang nak panggil. Ataupun dia ubah sikit, dia tak panggil kafir. Syirik. Syirik ni buat apa ni kat kubur ni? Ni korang ni buat syirik ni. Maknanya korang ni dah kafir ni. Tu maksud dia. Nampak tak? Kan ada pahaman-pahaman dalam Malaysia ni yang suka mensyirikkan orang. Faham tak ni? Sebab tu jangan terpengaruh dengan pahaman ni. Sebab pahaman ni mengajak kita, mengajak umat
dengan bermudah-mudah mengkafirkan sesama Islam. Tak tengok, tak sealiran dengan pahaman dia, syirik ni. Mana syirik? Apa maksud syirik? Menyengutukan Allah. Tak kafir yang menyengutukan Tuhan. Tengok orang baca Quran kat kubur, dia katanya syirik. Tengok orang pergi berdoa di kubur, katanya syirik. Mudah-mudah mengkafirkan orang. Sebab tu kita tak suka pahaman tu, merosakkan orang. Orang daripada elok, adab, akhlak baik, kena pahaman ni, mengkafirkan syirik ni jadi tepi bibir. Tu geng-geng khurafat tu. Tu geng-geng khurafat, makna khurafat ni syirik lah. Biar faham. Hati-hati tuan-tuan. Orang bila kita menuduh seseorang itu, kita panggil dia kafir, kita panggil dia syirik, padahal dia tidak membuat benda yang mengkafirkan dia, maka kembalilah kafir itu kepada diri sendiri. Jadi murtadlah dia. Jaga-jagalah. Seronok itu tengok kalau dalam mana tu orang komen bawah tu, syirik. Ramai yang mengkafirkan. Na'udzubillah. Itu orang jahil tu, puak-puak jahil, juhala, puak-puak jahil. Makan diri sendiri. Allahu Akbar. Orang awam macam kita ni tak mengaji ni, mensyirikkan ulama. Subhanallah. Orang kampung macam kita ni, bila dah kena pahaman tu, tuk-tuk guru alim ulama tu dikafirkan. Tengok. Dia orang kampung orang kampung biasa. Ngaji pun tidak. Kalau ngaji pun tak tahulah. Kalau datang surau pun sebab ada kambing. Kambing tak datang, dia tak datang. Mengkafirkan ulama-ulama, mengkafirkan para habaib, mengkafirkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengkafirkan, mensyirik yang tadi orang macam orang tak awam, orang kampung ni. Yang basuh dulu kencing kendian. Basuh dulu kencing kemu. Orang kencing dulu basuh kendian. Dia basuh dulu kencing kendian. Kata semayang. Nak beritahu apa tu? Jahil maksudnya. Golongan kita ni, golongan jahil-jahil tak mengaji ni, buat mudah-mudah. Syirik, tu geng-geng syirik. Subhanallah. Hati-hatilah kawan-kawan. Hati-hatilah kawan-kawan. Janganlah terpedaya dengan pahaman tu. Rosak diri. Tu tak sayang iman. Tak sayang iman. Dia kata apa? Kafir. Dia kata pada siapa tadi? Muslim. Dia kata kepada orang Islam tu kafir. Padahal tidak ada pun perkataan, perbuatan yang mengkafirkan orang tu. Tiba-tiba dia kata kafir. Lainlah secara terang-terangan si Muslim tadi tu menyembah berhala contohnya. Secara terang-terangan dia memijak-mijak Quran contohnya. Secara terang-terangan dia mengaku dia tak percaya kepada Allah, baru panggil, "Hei kafir." Boleh. Sebab zahir dah perbuatan yang mengkafirkan dia secara zahir, tu boleh panggil. Dia kata aku Quran tu aku tak percaya semua. Hei kafir. Boleh. Tapi kalau perkataannya tidak ada yang menunjukkan kekafiran, perbuatan dia tidak ada menunjukkan kekafiran, tiba-tiba dia panggil dia syirik. Atau dia panggil Yahudi. Dia panggil, "Hey Yahudi, mai dia makan ti canai." Yahudi panggil kawan. Ni cerita dalam kitab akidah. Ni undang-undang kan? Ini undang-undang. Nampak tak ada? Undang-undang akidah. Siapa langgar tak peduli. Jadi perkataan kita ni ada undang-undang dia, ada batasan, ada hudud dia, ada batasan dia. Salah cakap, langgar undang-undang, kalau tak jadi dosa besar jadi kafir, ataupun dosa kecil, ataupun dapat kebajikan. Tu je. Perkataan kita ni sama ada sia-sia ataupun dapat pahala,
ataupun dapat dosa ataupun jadi kafir. Perkataan itu. Jadi jangan panggil kawan-kawan kita kafir, jangan panggil kawan-kawan kita Yahudi, jangan panggil kawan kita Nasrani, jangan. Woi Nasrani, kau nak makan apa? Roti sardin ke apa? Engkau? Kafir, dia tarik ke apa tadi? La ilaha illallah. Jangan buat pasal. Jangan. Kalau dia kata kau ni perangai kau ni macam perangai orang Yahudi, tu lain. Perangai kau ni macam perangai orang Yahudi, aku tengok kan. Dia kata perangai, bukan dia kata Yahudi, faham? Dia kata kau perangai kau ni macam perangai orang Yahudi kau ni. Tu dia kata cerita makna sifat-sifat tu, suka membohong ke contohnya. Tu lain, dia kata sifat. Dia tak panggil kawan dia Yahudi, dia kata perangai kau ni macam perangai Yahudi. Ini tak tegak-tegak dia panggil Yahudi kawan. Tegak-tegak dia panggil, Yahudi, tanya ni kau nak makan apa? Astagfirullahalazim. Jangan buat main-main kawan-kawan. Jadi murtad kita. Masalahnya jadi murtad kita, terbatal iman. Kalau ada sebelum ni tercakap, taubat sungguh-sungguh dengan Allah, nyesal sungguh-sungguh dengan Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Ni dah tahu. Boleh jadi dulu tak tahu kita main belasah aja, tergerak hati nak panggil, kita panggil. Taubat sungguh-sungguh, ngaku ya Allah, hinakan diri sungguh-sungguh. Aku mengaku ya Allah, aku ni bodoh, aku ni jahil, salah aku sendiri, aku menyesal ya Allah. Hari ni aku sedar dah salah aku, tak nak dah ulang lagi duk cakap benda-benda macam tu. Macam tu, taubat kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Ataupun dia kata begini, ini contoh banyak lagi perkataan yang menjadikan seorang tu riddah, banyak lagi. Ini di antara banyak lagi. Ini di antara tadi dia panggil kawan dia yang Islam tadi, dia panggilnya kafir, sedangkan orang tu tak ada buat benda-benda yang mengkafirkan. Ataupun dia panggil Yahudi, ataupun dia panggil Nasrani, ataupun dia kata apa? Aku berlepas daripada Allah. Apa maksud? Aku tak berhajat dengan Tuhan. Tu aku berlepas daripada Allah dengan mana? Aku tak berhajat pun dengan Allah. Jadi kafirlah dia. Atau daripada Nabi, aku tak berhajat dengan Nabi. Dan ataupun daripada Quran, aku tak berhajat pun dengan Quran. Aku tak ada kena-mengena dengan Quran. Aku tak ada kena-mengena dengan Quran. Jadi kafirlah dia. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Atau daripada Islam, dia kata aku berlepas daripada agama Islam. Maksudnya aku tak berhajat kepada agama Islam. Jadi kafir. Aku ni kalau Tuhan tak jadikan aku Islam pun aku tak kisah. Jadi kafir. Na'udzubillahi min zalik. Ini semua perkataan-perkataan yang keluar daripada orang yang jahil, mana yang tak tahu. Sebab tu Nabi kata talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu tu wajib sebab nak jaga amal. Tapi oleh kerana kita tak percaya apa yang Nabi kata menuntut ilmu tu wajib, kita kemudian kan, maka akibat dia, mudarat dia kita dapatlah. Kalau benda tu tak penting dalam urusan ibadat, taknya wajib. Tak wajib belajar kalau benda tu tak penting dalam urusan ibadat. Tak wajib, tak belajar pun tak kisah. Tapi apabila menuntut ilmu tu yang dimaksudkan dengan ilmu fardu ain itu wajib, maknanya ilmu fardu ain ni sangat-sangat penting dalam nak menjaga ibadat kita. Tapi bila dah Nabi kata, ulama dah pesan fardu ain penting, tauhid untuk akidah, tasawuf untuk hati, fiqhnya syariat, kita tak peduli, maka terimalah mudarat dia. Allah suruh belajar tu supaya kita selamat dari mudarat. Bila kita tak nak belajar, dapatlah mudarat. Itulah di antara mudaratnya apa? Rosak akidah. Rosak akidah tu di antara mudarat. Mudarat yang lain sebab tak belajar, amal Allah tak terima. Atau daripada Islam. Dan seperti ni contoh lain, mempersenda-sendakan dengan Al-Quran. Dia mengejek-ngejek Quran. Dan membaca Quran dengan qasad, mengolok-olokkan dia Quran dan menghinakan dia Quran. Dia baca ayat Quran,
tapi dia membaca dengan nada yang menghinakan Quran. Dia melagukan Quran, melagukan firman Allah itu dengan lagu-lagu yang menghinakan Quran, dengan niat nak menghinakan, nak mempermain-mainkan ayat Allah. Jadi kafirlah dia. Sebab tu dalam bab tarannum ni, dalam bab pengaji ni, ada lagu-lagu yang telah diiktiraf oleh ulama. Lagu ni layak untuk dibacakan, lagu ni tidak layak kerana boleh membawa menghinakan martabat Al-Quran. Jadi kita ni kena baca, kena usaha baca Quran dengan suara yang baik dan nada yang baik. Kenapa? Nak nunjuk-nunjuk ke? Bukan. Nak memuliakan Al-Quran. Kena usaha, kena ada dalam diri kita usaha nak baca Al-Quran tu dengan lagu yang baik, lagu yang sedap. Sebagai tanda nak membesarkan, nak memuliakan, nak menggambarkan yang Al-Quran tu indah, mulia, tinggi. Jangan buat lagu Quran tu buat lagu capung pula. Nada-nada yang tak sepatutnya jangan ikut-ikut orang. Jangan ikut-ikut orang. Orang nak buat macam tu, kita janganlah. Ada dah lagu-lagu yang ulama dah sahkan lagu ni sesuai untuk dibacakan pada Quran. Tengoklah dalam tilawah bukan lagu sebarang, betul tak? Tu lagu-lagu yang bila dilagukan nampak keindahan Al-Quran gitu. Bukan semua lagu boleh digunakan untuk melantunkan Al-Quran tu dah. Ada lagu-lagu yang boleh, ada lagu-lagu yang haram digunakan untuk baca Quran. Tak kisahlah lagu apa, Syekh Sudaih ke, Syekh apa ke, asalkan lagunya tu maknanya layak dengan ayat tu. Jangan nak buat lagu rap pula. Nak buat lagu rap pula. Baca Quran guna lagu irama rap. Jangan. Tak kena. Ataupun kalau kan kadang-kadang kalau kita ni daerah apa benda kan ada lagu-lagu kedaerahan dia. Lagu apa kalau belah-belah Indon, lagu Jawa apa benda semua. Kita dondang sayang ke apa ke. Kita nak ambil nada tu, nak letakkan pada Quran. Tak boleh. Nak baca Quran ikut irama dangdut, tak boleh. Nak baca Quran ikut irama rap, tak boleh. Kemudian, tapi niat dia apa tadi? Nak menghina. Dia baca dengan nada tu sebab hatinya nak menghina ayat Allah. Kafirlah dia, na'udzubillah. Yang ketiga yang boleh merosakkan akidah, jadi ridah, iaitu ketiga perbuatan. Perbuatan makna kelakuan, makna dengan membuat begitu jadi ridah, jadi kafir, jadi murtad. Mana contohnya? Seperti sujud kepada makhluk. Sujud ni makna meletakkan kepala kita ni atas tanah, atas bumi. Itu sujud nama dia. Sujud, letakkan dahi tu ke atas tanah, atas lantai, atas bumi. Tapi bukan tujuannya untuk sujud membesarkan Allah, menghinakan diri. Dah, dia sujud kepada makhluk. Makhluk ni masih wallah, selain Allah. Tak pedulilah selain Allah tu siapa. Dia sujud kepada Nabi ke? Dia sujud dekat Nabi, dia menyembah Nabi, dia menyembah Rasul. Jadi kafirlah dia. Makhluk kan? Apa maksud makhluk? Selain Allah. Tiba-tiba muncul malaikat Jibril. Dia kata, aku malaikat Jibril. Tiba-tiba dia sujudnya. Murtadlah dia. Ataupun dia sujud dekat tubuh dia. Sujud dekat tubuh dia, letakkan dahi atas tanah ni.
dengan niat sujud kepada tok guru dia, jadi kafir. Dia sujud kat laki dia, sama, haram isteri sujud dekat lelaki. Bukan tu cara nak menjadi isteri solehah, bukan. Cium kaki boleh. Nak cium kaki suami boleh. Nak cium kaki ibu bapa boleh. Ibu kita tengah duduk melunjuk, kita pincik-pincik kaki dia, kita cium kaki, tak apa, tak ada masalah. Tanda nak memuliakan ibu kita. Boleh, tak ada masalah. Tak jadi kafir, tak jadi syirik. Cium, tak cium kaki, cium tangan pun bayar. Nak cium tangan mak ayah pun tahan nafas. Dalam hatinya menghina ibu bapa dia. Na'udzubillah. Allah tahu kita anak yang macam mana. Mak dia menoreh, ayah dia menoreh, buat kerja kampung. Dia orang kaya, orang senang. Salam cium tangan mak ayah ni terpaksa, dalam hati kata busuknya orang tu ni. Tu ciri anak derhaka dalam diam. Na'udzubillah. Tai kamu busuk dulu mak kamu pegang. Jangan lupa dah. Berak kamu yang busuk tu dulu, mak kamu lah yang pegang, yang cuci. Tiba bila kau dah besar, kau dah kaya, kau dah mewah, kau dah lawa, kau dah wangi, kau kata orang tua tu busuk. Tu anak tak mengenang budi, anak tak kenang jasa, anak tak kenang budi. Ciri anak derhaka tu. Semayanglah kau. Tangan guru kau cium, tangan ibu bapa kau tak nak cium. Jaga baik-baik. Ini cerita sujud pada makhluk tadi. Jangan sujud pada makhluk. Faham maksud sujud tadi? Meletakkan kepala atas bumi. Jangan. Sujud ni kan Nabi kata, kalau seandainya Allah benarkan, Allah izinkan makhluk ni sujud sesama makhluk, aku akan perintahkan isteri sujud kepada suami. Aku akan perintahkan isteri sujud dekat suaminya. Setiap kali suaminya balik, wajib sujud. Setiap kali suaminya nak keluar rumah, wajib sujud. Kalau seandainya Allah membenarkan perbuatan sujud sesama makhluk, aku akan suruh yang bergelar isteri buat demikian pada suami dia. Tak peduli suaminya gaji RM10 sehari pun, dia kena sujud, kerana nak memuliakan suami tadi tu. Tapi oleh kerana Allah tak benarkan sujud kepada makhluk, makna tidaklah Nabi itu memerintahkan isteri supaya sujud pada suami. Apa maksud tu? Apa maksud tu Nabi cakap macam tu? Kalau seandainya Allah membenarkan sujud sesama makhluk, aku akan perintah isteri sujud dekat suami dia. Tiap kali suami dia balik rumah, dia kena sujud. Tiap kali suami dia balik rumah, dia kena sujud. Sujud macam semayang tu. Tapi oleh kerana Allah tidak membenarkan, Nabi tak suruh. Nampak tak? Bukan bermaksud bila Allah tak benarkan tak boleh sujud tu, bermaksud pangkat darjat suami tadi itu sama taraf dengan isteri. Dah, tetap tinggi, tetap besar, tetap mulia. Dalilnya tu Nabi kata, kalau boleh Allah suruh, kalau Allah izinkan sujud, aku akan suruh isteri sujud kaki suami dia. Nak menunjukkan kemuliaan suami di sisi isteri. Walaupun isterinya manager, CEO syarikat, suami dia nganggur, tak ada kerja pun, tetap dia kena jaga adab dan akhlak taat kepada suaminya, selagi suaminya tidak menyuruh kepada benda maksiat. Bini dia gaji RM30,000, laki dia gaji RM15. Dia kena taat pada suaminya, tak boleh tinggi-tinggi suara. Tu semua ada dalam kitab tu, kitab apa? Muhimmah. Baru dia tahu. Bukan suami, persatuan suami sedunia yang buat undang-undang tu. Bukan. Itu bukan undang-undang yang dibuat oleh pertubuhan suami sedunia. Itu undang-undang daripada Allah. Bukan seperti undang-undang yang dibuat oleh pertubuhan wanita.
tak boleh. Kau buatlah undang-undang apa pun, tetap tak boleh mengalahkan undang-undang Allah. Tak boleh. Jadi sebab itulah bila kita ni dah terlibat dengan rumah tangga, kena mengaji. Ngajilah. Sebelum jadi bini sepatutnya mengaji, sebelum jadi laki sepatutnya mengaji, baru tahu tanggungjawab masing-masing. Kursus tu maknanya cukup. Abang Man dulu kursus berapa lama Abang Man? 2 jam. 2 jam? Apa belajar 2 jam? Kita nak rumah tangga sampai maut, kan? Sebab ada yang rasa dia dah okey dah dengan kursus tu. Sebab tu dia tak peduli ceramah-ceramah, kuliah-kuliah berdoa, dia tak peduli. Sebab dia kata, aku dulu sebelum nikah aku dah kursus. Kau ingat aku nikah tak ada kursus Yelah, maknanya cukup 2 jam. Kau nak pakai sampai mati. Kau nak rumah tangga sampai mati. Rumah tangga ni bukan main pondok-pondok. Hari ni kahwin kan berasa macam tak sepahaman kan, Zuhur kan bercerai kan, asar kahwin lain. Ingat kahwin ni main pondok-pondok Sesuka, kalau sesuka okey, kalau tak ni nanti bercerai macam tu. Itulah dia pemikiran orang jahil, juhala. Bila kita ni tak mengaji, kita pandang pernikahan ni main-main. Sesuka hati dia je. Dah, kalau tak nak, tak sanggup, jangan kahwin. Kalau dah tu tanggungjawab, orang lelaki pun berat juga tanggungjawab, orang perempuan pun berat tanggungjawab. Siapa yang bagi tu? Raja. Allah yang perintahkan. Maksudnya kita kena bersiap sedia lah. Sebab tu nama Islam. Muslim ni apa? Orang yang akan menyerahkan dirinya, maksudnya berlapang dada, menyahut, menjunjung apa yang Allah tugaskan atas diri dia. Itu Muslim. Dia berlapang dada. Apa undang-undang yang Allah pikulkan ke atas diri dia sebagai seorang suami, dia kena terima. Kau mana-mana dia berlapang dada, ya Allah aku terima. Maknanya tanggungjawab yang kau pikulkan ke atas diri aku sebagai seorang suami. Kau mana pun aku kena usaha cari nafkah yang halal untuk anak bini aku. Itu contohlah di antara. Dan aku terpaksa membagi masa aku supaya aku keluar cari ilmu dan balik nanti mengajar kepada anak bini aku. Aku terima ya Allah undang-undang ni. Seperti apa pun aku kena terima. Aku kena terima yang aku ni, bini aku ni perangai dia begini. Aku kena terima. Itu nama Islam. Ini dah, bila dah kahwin terperanjat. Iya ke sampai macam tu ke? Sampai macam tu kali. Kalau dia kata jangan. Macam bodoh je kita. Takkan sampai taat macam tu. Itu perkataan orang tak ada agama tu. Kau ni yelah laki tu memanglah laki, tapi kau janganlah sampai ikut semua dia. Tu setan namanya. Itu nak ngajar orang lain jadi setan. Patut dihormat. Alhamdulillah, bagus aku tengok kau, ya Allah, taatlah dengan suami. Patut macam tu. Ni dah yang kau ni taat dengan lelaki kau ni, la ilaha illallah. Kesian aku tengok kau ni. Terbalik pula dah. Tengok isteri yang solehah tadi dia jadi kesian. Dia suka orang tu jadi isteri yang solehah yang jahat. Ni laki kau tak ada ni, tak payahlah tutup-tutup. Dia bukannya nampak. Tu setan lah tu. Na'udzubillah. Jaga-jaga. Perbuatan tu cerita pasal sujud tadi. Taat dengan suami pun jangan sampai sujud. Cium tangan tak apa, nak cium kaki suami tak apa. Ada yang sanggup cium kaki suami? Tak payah jawab lah, nanti kan tahu pula. Selama hidup ni dah buat ke belum? Kata bukan tanah Ustaz, bercagu kaki dia. Pula dah. Kau nampak cagu dia ke tak nampak tanggungjawab dia, susah payah kena maki tempat kerja tu nak cari makan tu kau.
kat tempat kerja kena tengking, kena maki, kena sumpah. Besok datang lagi nyerah diri lagi, kena sumpah lagi. Nampak tak tu? Dia tahu kita kat rumah ni ada tanggungjawab. Iyalah, kau pun ada tanggungjawab, kita pun ada tanggungjawab, saling hormat menghormatilah. Ada tanggungjawab masing-masing. Yang laki-laki suami tak boleh komplain tanggungjawab isteri tak boleh komplain tanggungjawab suami, sebab sama-sama Allah Maha Adil kan. Kalau kita kata tanggungjawab isteri berat, tanggungjawab laki ringan, sama-sama berat tu. Allah Maha Adil, Allah letak kena pada tempat dah. Masing-masing ada pengorbanan masing-masing. Jadi saling hormat menghormati, itu sebenarnya. Kalau kita tak nak hormat, nanti yang kita berasa kita ni bagus, isteri tak bagus, isteri bagus, suami tak bagus. Janganlah, kena sama-sama lah. Sebab tu tahu, bila mengaji kita tahu tanggungjawab. Aku sebagai isteri kena hadap benda macam ni, aku sebagai suami kena hadap benda macam ni. Barulah rumah tangga tak jadi main pondok-pondok. Kita rasa kita ni perai lah. Kalau okey, kita sambung lah balik. Dia main pondok-pondok, dia menikah ni main pondok. Na'udzubillah. Dia tak tahu besarnya syariat Allah. Na'udzubillah. Dia nak kahwin satu, kahwin dua, kahwin apa, doakan yang baik-baik dah lah. Ni isu tengah panas ni. Orang lain kahwin dia heboh, kesian. Kita tu kena kesian dengan diri kita sendiri, kena kesian dengan rumah tangga kita sendiri dulu. Bukan main seronok dia cerita. Doakan yang baik itu baru orang baik. Itu baru orang baik. Yang dia nak buat tu benda taat, bukan nak buat benda maksiat. Doakan yang baik dah lah, barulah kita jadi orang baik. Ni dah, itulah dia makhluk ni. Imam Ghazali kata dah, di antara benda yang ganggu ibadat manusia. Kau kahwin salah, kau tak kahwin salah, kau bujang salah. Kahwin orang muda salah, kahwin orang lebih tua salah. Kahwin sebaya pun salah. Kau ni bila nak kahwin-kahwin pun salah juga. Kau baru kahwin pun salah. Cepat now kau kahwin. Salah manjang-manjang manusia ni. Nampak tak tu? Jadi pedulikan manusia. Selagi kita buat benda tak menyalahi syariat, terus. Selagi benda tu tak menyalahi syariat, terus. Nak pedulikan manusia ni, memang kau takkan boleh buat ibadat sampai bila-bila. Manusia ni kalau boleh sampai kau dalam kubur tu dia nak cakap dengan kau mati hari ni. Asal kau mati hari ni? Kau kata semalam nak jumpa minggu depan. Asal kau mati hari ni? Dia nak cakap juga kalau mati. Itu manusia. Orang yang baik, dia akan sentiasa doakan yang baik-baik. Kalau kita tengok orang buat baik, kita cerita benda macam-macam, itu tanda kita hati tak baik. Doa yang baik-baik sudah. Tak ada nak backup sesiapa. Doa yang baik-baik, itu yang Islam ajar. Ini apa tak tonggang terbalik kawan tu, dah 2 juta doakan yang tak elok. Pakat-pakat doa yang tak elok. Doa yang elok-elok Kita Muslim kan, macam mana akhlak Nabi ajar? Nabi suruh doakan yang baik-baik ke doa yang tak baik bila orang lain dapat nikmat? Itu nama dengki, nama dia. Apa maksud dengki? Dalam hati kita tak suka tengok orang lain dapat nikmat. Nikmat tu sama ada nikmat dunia ataupun nikmat agama. Kebahagiaan rumah tangga tu nikmat. Isteri tu nikmat, suami tu nikmat, anak-anak tu nikmat. Tiba-tiba kita tak senang tengok orang tu dapat nikmat, mana dalam hati ada dengki. Bila ada dengki, apa Nabi kata? Padam semua ibadah. Penat saja kita. Sebab kita tak takut amal kita rosak. Itu yang pakat-pakat berdengki. Doa yang baik-baik dah lah. Mudah-mudahan bahagia, mudah-mudahan adil, mudah-mudahan tanggungjawab, mudah-mudahan Allah bagi taufik. Macam tu sudahlah.
Kesian bini dia tu. Kesian diri kita dulu yang bersikap macam tu. Kesian diri aku ni dengki. Macam tu. Dan apabila jadi murtad seseorang, mana dia langkau ke tadi? Seperti menjatuhkan dia pada tempat yang diluati. Dia ambil Quran, dia baling dalam longkang. Ambil Quran, baling dalam longkang. Ambil kitab tauhid, baling dalam longkang. Ambil kitab agama, Iqra, Muqaddam, baling dalam longkang. Niat nak menghinakan, jadi kafir dah dia. Nampak tak? Demikian lagi hadis dan ilmu syarak. Kitab-kitab ilmu agama lah, Iqra, Muqaddam, kitab-kitab yang berbangsa kepada agama, ambil baling dalam longkang. Jadi rosak akidah. Quran lebih-lebih lagi, hadis lebih-lebih lagi. Dan apabila jadi murtad oleh seseorang, wajiblah atas yang memerintah seperti raja menyuruh dia kembali kepada Islam. Wajib pemerintahan. Ini tugas pemerintah, bukan tugas kita rakyat. Ini tugas pemerintah. Mana-mana pemerintah lah yang Islam atas dunia ni, tugas dia apa? Apabila seseorang rakyat itu tadi jatuh murtad dengan sebab 3 perkara tadi, maka wajib atas pemerintah memaksa dia, menyuruh dia masuk Islam. Bukan bagi kebebasan, wajib paksa dia masuk Islam. Itu tanggungjawab pemerintah yang Islam. Ini undang-undang daripada Allah. Allah perintahkan mana-mana raja, mana-mana pemerintah yang rakyat dia Muslim tadi murtad, wajib pemerintah tadi memaksa dia supaya kembali masuk kepada agama Islam. Itu undang-undang Allahnya, bukan undang-undang siapa, undang-undang Tuhan. Dengan macam mana tu nak suruh dia kembali kepada Islam? Dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Wajib. Bila dah kena tangkap, bagi kaunseling, bagi nasihat begini begitu, so dia taubat, so dia syahadah balik. Itu tanggungjawab pemerintah. Tanggungjawab kita sebagai orang awam ni, rakyat yang lain-lain ni, jangan redha dengan perbuatan murtad. Jangan redha. Mana aku tak setuju dengan perbuatan dia tu keluar agama Islam, aku tak setuju, aku tak suka. Itu tanggungjawab kita. Kalau barang siapa redha, apa maksud redha? Seronok. Redha mana seronok, redha mana suka. Barang siapa seronok, redha, suka orang murtad, dia murtad. Siapa seronok, siapa redha orang murtad, dia murtad. Faham tak tu? Dapat baca cerita si Polan keluar agama Islam, dia jadi seronok dengar, dia jadi setuju, murtad ke dia sekali. Na'udzubillah. Jangan redha orang murtad. Jangan redha, aku tak redha. Dalam hati kita, aku tak redha perbuatan ni, aku tak redha. Aku tak redha dia keluar daripada agama Islam. Macam tu. Semua ni ilmu, nampak tak tu? Ngaji baru jumpa, tak ngaji tak jumpa. Dan taubat daripada dosa yang murtad ia dengan sebabnya. Maka jika enggan ia daripada kembali kepada Islam, pemerintah dah tangkap, dah bagi nasihat, dah bagi kaunseling, dah paksa taubat, suruh syahadah balik, tak mau dia, wajiblah atas raja membunuh dia. Wajib pun. Maknanya apa arti wajib? Kena kalau tak buat, dosa atas pemerintah lah. Pemerintah tak jalankan undang-undang yang Allah suruh ni, maka dosalah atas diri pemerintah tadi. Berapa ramai orang murtad di dalam jajahan dia, pemerintahan dia tu, dia bertanggungjawab di hari kiamat besok. Kecuali dia dah laksanakan undang-undang tu. Tapi ada juga yang degil-degil murtad juga. Itu lepaslah dia daripada dosa. Tapi kalau dia tak laksanakan undang-undang yang Allah perintahkan atas diri dia sebagai pemerintah terhadap orang murtad, maka setiap orang murtad tadi itu dosanya nanti ditanggung oleh si pemerintah tadi. Berapa ramai tu nak jawab no? Juta, ratus ribu murtad, dia kena soal jawab di hari kiamat besok. Beratnya. Memanglah seronok dapat pangkat besar, tapi itu tanggungjawab dia.
Kecuali dia tegakkan hukum Allah dengan adil, rakyat dia nak minum arak, nak berjudi, nak berzina, dia tak akan bertanggungjawab di hari kiamat. Sebab dia dah laksanakan undang-undang Allah. Dia dah laksanakan undang-undang Allah dah. Dia dah ada usaha ke situ. Ataupun dalam usaha, tak tegak lagi tapi ada dalam usaha ke situ. Sebab nak tegakkan hukum Allah ni bukan hari ni dapat perintah besok terus tegakkan. Ada orang jahil macam tu. Nak kena bagi ilmu, pendidikan, kefahaman. Dan ada niat nak menegakkan, tiba-tiba dia dah buat macam tu ataupun dah tertegaknya, tiba-tiba rakyat dia buatkan kepala, tak peduli pun dengan pemerintah yang menjalankan syariat Allah tadi. Pemerintah kata jangan dedah aurat, dia dedah juga. Pemerintah kata jangan berjudi, jangan berzina, kalau berjudi berzina sekian hukum Allahnya, dia tak peduli, dia buat juga. Jadi pemerintah tidak bertanggungjawab, tak pikul dosa. Tanggungjawab pemerintah tak pikul dosa. Tapi kalau benda-benda tu berlaku di bawah pemerintahan dia, asbab dia tidak bertindak seperti yang Allah suruh, maka setiap dosa rakyat dia tadi, yang minum arak, yang berjudi, yang berzina, macam-macam lagi, semua junjung atas kepala dia hari kiamat besok. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itulah Allah suruh tegakkan. Macam suami lah, suami dia kira menteri lah dalam kerajaan dia tu, rumah tangga dia tu, dia lah menterinya. Dia dah tegakkan hukum, dia dah ajar bininya begini cara bercakap, hati mesti bersih begini, jangan buat begitu, jangan buat begini, kena pakai begini, jangan pakai begitu. Tiba-tiba anak bini dia buat tak tahu je. Dosa tidak ditanggung oleh suami. Tapi kalau suami tak ambil peduli tentang benda tu, suami dia kata pergi mengaji, belajar, saya ni tak pandai nak ajar awak, saya tak pandai. Walaupun saya mengaji, saya faham untuk diri saya je. Jadi awak kenalah pergi mengaji, awak kenalah pergi belajar, awak kenalah ginilah suami dia. Tiba-tiba isterinya ataupun anak-anaknya tak peduli pun nasihat suami dia. Padahal suami dia bersungguh selalu duk bebelkan, jangan. Dia belakang suami dia buat contohnya. Ataupun dia tak peduli, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh isteri sedangkan suaminya bersungguh-sungguh mengajar, mendidik, menasihat, tidak ditanggung oleh suami. Tak tanggung dosa dia kena tanggung dosa sendiri. Yang kata suami tanggung dosa bini tadi, seandainya suami dia dayus, tidak ambil berat tentang halal haram, dia biarkan aja, dia bebaskan aja bini dia ikut nak berkawan dengan siapa, nak berchatting dengan siapa, nak pakai macam mana, dia tak ambil berat, dia buat tak kisah. Dia kata tak kisahlah, tak ada masalah lah, kata dia. Padahal yang dibuat tadi tu benda mungkar. Tu suami dayus. Maka dosa-dosa yang bini dia buat tadi, dia kena junjung nanti di hari kiamat. Dia kena junjung. Si bini berdosa juga. Bukan maksudnya bila suami dia junjung besok dia masuk syurga, dia pun kena azab. Bini dia tak semayang sebab laki dia tak suruh semayang. Dengan laki-laki nanti dia azab oleh Allah. Bukan maksudnya besok kalau saya tak semayang, awak yang dalam neraka, saya syurga. Dah. Dua-dua kena humban besok. Jadi pakat-pakat. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik untuk menjalankan tanggungjawab seikhlas mungkin, supaya kita nanti senang urusan di hari kiamat. Mengajilah, mengaji. Tak terlambat lagi. Yang bini tak terlambat nak mengaji bab jadi bini. Yang laki tak terlambat nak belajar bab jadi laki macam mana. Belajar. Perbaiki kan. Kita manusia mana ada sempurna. Mana ada sempurna manusia, mesti ada salah, silap, kelemahan, lupalah, beginilah, begitulah. Tapi yang penting mengaji, niat nak baiki. Itu mengaji, nak baiki diri masing-masing. Yang isteri azam nak jadi isteri yang solehah, yang bertakwa, taatkan suami kerana takut kepada Allah. Yang suami nak jalankan tanggungjawab kepada anak bini sebab takut kepada Allah, bukan takut kepada bini. Bukan takut kepada bini. Laki tu duk kerja tu bukan sebab dia takut pada bini, sebab takut pada Allah. Sebab kalau dia tak cari nafkah halal, nanti dia akan diazab oleh Allah.
Jadi dia tak kisahlah tengah panas ke tengah apa ke, kena maki ke apa, tak peduli. Ini tanggungjawab yang Allah pikul ke atas diri aku sebagai seorang suami. Aku kena cari nafkah yang halal untuk anak bini aku. Yang isteri pun begitu, berkhidmat dengan suaminya, taat dengan suaminya, bukan sebab takutkan suami dia yang misai melenting, bukan, sebab takut kepada Allah. Macam tu lah pipayah. Ada je kan setan nafsu duk hasut kita begini. Tujuannya nak memporak-porandakan rumah tangga kita. Sebab tu kena ingat, musuh kita bukan suami, musuh kita bukan isteri, musuh kita syaitan dan nafsu dalam diri masing-masing. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bila mula jatuh seorang, insya-Allah 67 akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu kita pada malam ini, kita semua direzekikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, dapat beramal dengan ilmu, senantiasa dipilih oleh Allah menjadi penuntut ilmu yang ikhlas, yang berlapang dada dengan segala teguran dan nasihat agama. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa silam kita, anak bini kita, ibu bapa kita, semuanya, kawan-kawan, kenalan, semua yang baru, yang lama. Mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan daripada majlis ilmu kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah terima, walaupun tak sempurna, mudah-mudahan Allah terimalah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, memberi rezeki yang halal, yang luas lagi berkah, memberi umur yang berkah, umur panjang lagi berkah, sihat wal afiyah, insya-Allah. Dikabulkan segala doa, segala hajat, impian yang tersurat, yang tersirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita suami yang sangat-sangat sabar dan isteri yang sabar dalam mengharungi pelbagai ujian yang Allah sendiri kehendak, yang mana tak lain dan tak bukan sebenarnya Allah nak menaikkan darjat kita. Apabila kita redha, kita sabar dan sangka baik dengan Allah, maka Allah ampunkan dosa dan dinaikkan darjatnya, yang akhirnya nanti dia menjadi orang yang hebat di sisi Allah di hari kiamat. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli khudri untha wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ada soalan apa? Ada soalan apa? Samakan agama Islam dengan agama lain, kira murtad tak? Ya, kira murtad. Dia kata agama lain setaraf dengan Islam, kafir lah. Sama-sama kasih semua. Terima kasih sudi hadir, share kuliah, tap screen, ada yang kongsi rezeki, alhamdulillah, jazakumullahu khairal jazak. Sama-sama banyak, terima kasih banyak, sama-sama banyak. Ayu ada lagi ke dalam ni. Amin ya Rabb. Terima kasih doa yang baik-baik, moga dikembalikan kepada Allah, kepada kalian. Terima kasih sahabat. Harun Haji Harun datang bawa ketam Masya-Allah. Buat ada lagi? Buat ada lagi? Jual nak beli. Ada orang beli. Masa dah pencin? Memang tak pakai ke, nak jual lah. Ada kawan nak beli tak? Ambil lah gambar dengan enjin sekali. Enjin baru jual lah. Itu baru jual 3,500. Berapa horsepower? 30. Oh, Pegau 19. ambil lah gambar, bagi bukti sikit, nanti saya boleh send kat kawan-kawan. Mana dah tahu ada yang nak beli. Belum lagi.
Berapa kaki? 19. 19 kaki. Tanya soalan pasal samakan agama. Mana boleh samakan agama? Dalam Quran kan Allah Ta'ala dah sebut-sebut dah Allah dah sebut terang-terang dah, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Ta'ala itu Islam je. Yang lain tu tak setaraf dengan Islam. Tak pakai tu. Tak sama. Islam suruh kita buat baik tak sama dengan agama lain suruh buat baik. Memang pada zahirnya nampak sama. Agama macam orang solok duku. Siapa? Memang pada zahirnya agama lain tu suruh buat baik. Tapi orang agama lain suruh buat baik sebab apa? Adakah dengan sebab dia beriman kepada Allah ataupun dengan sebab ada kepentingan dunia? Meniru orang kafir sembahyang hanya untuk main-main. Nanti saya ingat saya. Tak boleh perbuatan buat sembah-sembah, kita buat benda-benda yang dilakukan oleh orang bukan Islam, acara-acara keagamaan dia, sembahan dia buat olok-olok, tak boleh, rosak akidah. Tak boleh. Baik, selamat. Ustaz nak ambil sikit rezeki Ustaz. Ke apa dia ni? Pinggir anak tenggiri dengan. Lepas tu kan letak luar tak apa, sejuk Sejuk. Jom minum dulu. Saya nak balik Ustaz. Awal balik. Nanti balik insya-Allah. InsyaAllah. Jazakumullah khairan jazak. Masih Roni? Doa saya. Jazakumullah. Jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi Roni. Nanti kalau ada kita saya bawa insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kawangan nelayan dapat ikan. Dia jual motor apa? Enjin itu 3,000 lebih dia jual. 30. Mana? Yamaha. Tak tahu. Kawan dengan tokek buah dapat buah. Ni Kawan dengan tokek kereta tak dapat kereta lagi. Allah selamat. kalau jumpa tahun depan tu. Tahun depan. Lama? Hari Jumaat ni balik. Balik Sarawak. Balik Sarawak. Berapa hari? Januari nak balik awal tapi ada anak saudara nak nikah. Nak balik Sarawak. 13 Januari. Bulan 1 jumpa balik. InsyaAllah dipermudahkan perjalanan. Tengok online tu lah. InsyaAllah. Dipermudahkan perjalanannya nanti. Selamat balik. Jumpa lagi. Dibawa lah oleh-oleh sana. Lah jawabnya. Nak buat apa je Sarawak? Tak ada apa hal urusan kat sana Apa hukum gantung gambar keluarga di dinding? Ada ulama kata makruh. Lebih-lebih lagi kalau ada gambar kita zaman muda dulu tak tutup aurat. Kan kita gantung kat dinding kan, tetamu datang tengok. Macam cakap. Waalaikumsalam. Bang. Oh ya ke? Syafakumullah. Baik. Baik bang, insyaAllah. Sihat, afiat, mudah-mudahan. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya nak duduk sini. Saya biasa belah ujung ni. Oh ya. Tak sini. Mana dia orang? Abang seorang tu mana? Kerja Ustaz. Dia kerja malam. Masya Allah, apa pula ni? Sama je. Apa hukum gantung gambar keluarga? Ada ulama kata makruh. Kereta milik isteri termasuk dalam kereta. Tak, itu bukan nafkah ni. Pakaian, makanan, tempat tinggal. Itu kereta keperluan. Kereta milik isteri termasuk dalam nafkah wajib bagi. Tak. Dia nafkah ni makna bukan kemewahan nafkah bukan maksud mewah, nafkah bukan maksud selesa. Tapi kalau suami yang pemurah, dia akan memberi nafkah tadi tu dalam keadaan yang lebih selesa maksudnya. Kalau rumah selesa, kalau pakaian selesa, kalau makanan yang selayaknya lah. Bukan syarat, bukan nafkah maksud mewah. Ramai orang faham nafkah maksud mewah.
Nafkah maksud mewah. Itu yang jadi macam-macam tu. Yang tu yang kadang tuduh suami tak bagi nafkah, padahal rumah dah ada, pakaian dah ada, tempat tinggal makan dah ada, tapi dia salah faham. Yang dia faham nafkah mewah. Tu. Na'udzubillah. Betulkan kefahaman kita. Bagi dia duit tiap bulan tak? Ya betul lah. Nafkah bukan maksud mewah. Duit belanja lain. Duit belanja kata Ustaz Zaidul siapa? Duit gaji. Duit belanja kalau duit poket, kalau isteri ada khidmat. Kalau isteri ada khidmat, baru suami kena bayar. Kena bagi upah dia, khidmat basuh baju, uruskan anak, kemah rumah, sapu sampah, lap cermin. Siapkan pakaian kita. Jadi kena bagi. Upah dia wajib kena bagi. Tapi kalau bini tu contoh dia duduk rumah main internet je, main handphone daripada pagi sampai malam, dia tak ada buat apa pun, bahkan orang gaji yang buat, tak wajib bagi dia duit belanja. Sebab nafkah dah ada, rumah dah ada, tempat tinggal dah ada, makan dah ada. Nampak tak? Pun ramai yang salah faham juga. Nafkah dia maksud, dia faham dia maksud duit tadi tu. Itulah tadi kata pentingnya ilmu tu tadi. Kalau tak kita jadi salah faham. Suami dah tunaikan nafkah tapi masih dituduh tak bagi nafkah lagi. Bekerja? Yang bekerja. Perempuan yang bekerja. Lepas tu? Anak atau apa ni? Perempuan yang bekerja, lepas tu? Mana kata Wajib bagi nafkah macam biasa. Suami wajib bagi nafkah macam biasa sekalipun bini dia tu manager. Bini dia manager. Suami wajib bagi nafkah macam biasa. Siapkan tempat tinggal yang selayaknya, rumah yang makan minum yang selayaknya, pakaian selayaknya. Maksudnya yang upah tadi macam tak wajib lah. Kalau bini dia tu tak ada khidmat apa? Tak adalah mana bagi. basuh baju anak, Tu ada kenalah bagi upah dia, wajib bayar. buat masak untuk anak bila anak dah balik daripada ni, rumah pengasuh. Yalah. Yang kerja bini kerja tu cerita dia, tu duit dia. Bukan dengan sebab bini bekerja, suami automatik jatuh dia punya tanggungjawab bagi nafkah dah. Bini dia kerja, manager. Sekali laki dia kata, awak ni kerja gaji besar, mana dengan sendiri gugurlah nafkah dia. Mana tak wajib lah saya nak bagi. Tak boleh, itu kena bohong dengan laki. Ataupun laki kata begini, awak dah bekerja, saya pun kerja, jadi kita pakatlah duit air, kita pakat bayar, duit dah rumah kita pakat. Tak boleh, suami kena jawab semua. Suami kena jawab semua. Jangan tulis nombor telefon dalam ni, nanti kang kena karang. Macam mana nak padam? Boleh padam? Dia ketuk ni dia tak boleh padam. Tak apalah, nak kata lagu mana. InsyaAllah sama-sama kita ngaji-ngajilah. Saya tak pandai. Ngaji banyak tutup guru fiqah kita. Ngaji supaya kita boleh baiki balik rumah tangga kita, kefahaman. Kadang rumah tangga kita ni jadi porak-peranda sebab kejahilan kita. Kadang-kadang salah suami. Isteri dia cakap macam tu sebab memang dia tak tahu. Jadi bila dia tak tahu, dia akan bertindak, bercakap dengan sebab dia tak tahu. Dia akan cakap pada dia benda tu betul. Dengar kawan-kawan cakap. Sebab salah kita. Suami kena salahkan diri kita dulu. Apabila bini kita jadi macam tu, kita kena salahkan diri. Isteri biadab, isteri begini, kita kena salahkan diri kita dulu. Kita dah jalankan belum tanggungjawab yang mana Allah Ta'ala suruh didik dia dengan agama betul-betul. Kadang-kadang kita tak peduli benda tu, jadi menyebabkan dia jadi isteri yang tak tahu halal haram. Salah siapa? Salah kita. Lepas tu bila isteri kita bertindak macam tu, kita pula bertindak yang bukan-bukan pula. Sebenar datang daripada salah kita sendiri. Begitu. Jangan mudah mempersalahkan isteri kita. Kadang-kadang isteri kita jadi macam tu sebab didikan kita. Kita tak jalankan tanggungjawab. Kita hanya bagi rumah, bagi pakaian, bagi makan. Agama kita tak bagi. Sebab tu ada sekarang suka bini-bini membodoh-bodohkan lelaki dia. Makan tuan. Depan orang bang, saya pernah jumpa. Depan orang tengah beli goreng pisang, dia bodohkan lelaki ni. Yang buat apa yang beli ni bodoh. La ilaha illallah. Lelaki dia diam je.
Sampai macam tu, dayus, na'udzubillah misalnya. Salah kita. Lagi satu, Tok Guru pesan, sayang bini ni bukan bermaksud ikutkan semua kehendak dia. Bila isteri kita ikutkan segala keinginan kehendak dia, dia akan jadi lebih rosak lagi. Itu nasihat Tok Guru lah dulu. Dia kata, isteri ni memang kita sayang, tapi berpada-pada. Jangan turutkan semua kehendak dia. Bukan maksud sayangkan isteri ni turutkan semua kehendak dia. Bukan. Itu akan menjadikan dia jadi rosak nanti. Dia tak dapat, dia akan memberontak. Sebab dah biasa dapat. Dia boleh jadi macam bila kita ikutkan tu, Ha. dia boleh jadi istidrak pada dia Ustaz. Jadi istidrak pada dia lah. Maknanya dia tak tahu yang perbuatan itu salah. Tapi salah kita. Kita yang ajar dia macam tu. Kalau Macam anak lah, macam anak nak apa dapat, nak apa bagi, nak apa bagi. Budak akan jadi rosak. Kan cerita dah ada tu. Anakku Sazali, sebab apa dia jadi macam tu? Sebab sayang, salah tempat, salah cara. kan kalau kita bantah bergaduh. Ah. Kan dia cakap sini langsung kita cakap tak payahlah ni lagi. Kita tahu dia bergaduh. Bergaduh kalan. Iyalah. Macam mana tak? Kita sebab tu kadang maknanya tadi Kita iyakan je lah. tengoklah benda Janganlah. maknanya ibarat tarik rambut dalam tepung gitulah. Ada tempat-tempat boleh ya kan, ada tempat tak boleh. Tengoklah. Masing-masing ada kelemahan. Jadi kita belajar, pakat-pakat mengaji, pakat-pakat belajar suluh kesalahan kita masing-masing. Kita suami muhasabah, apa salah aku sebagai seorang suami, apa yang Allah suruh aku buat untuk isteri dan anak-anak yang aku tak buat. Yang bini pun ngaji, muhasabah diri, apa yang Allah perintah atas diri aku sebagai seorang isteri yang aku tak buat pada suami aku. Itu je cara kan Allah Ta'ala kata, apabila berlaku macam-macam pertelingkahan, apa benda, kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran. Betul? Apa pun kecoh macam mana pun, kembali kepada Quran. Apa maksud kembali kepada Quran? Kembali kepada agama suruh macam mana. Yang suami agama suruh macam mana, yang isteri agama suruh macam mana. Barulah dia boleh jadi baik. Tapi kalau masing-masing tak nak menyelesaikan masalah tu dengan agama, masing-masing nak menyelesaikan masalah dengan emosi, habislah. Yang laki-laki dengan emosi dia, yang wanita, yang isteri dengan emosi dia, habislah. Sebab tu kena pakat balik kepada agama. Allah suruh kita ni sebenarnya macam mana. Macam tu. Allahu a'lam. Apa hukum gantung gambar? Tadi dah jawab dah. Makruh. Bila lagi gambar kita muda-muda, gambar free hair dulu Gambar-gambar kita kalau perempuan free hair. Tu orang kuat tanya orang. Gambar kita masa berkahwin dulu tak bertudung, letak kat ruang tamu. Kalau gambar palsunya Ustaz, Tak palsu, sama je. sama Menimbulkan fitnah. kan, dia menimbulkan fitnah kan. Tak boleh. Kena suruh lah dalam bilik, tak apalah. Rasa dia orang gantung gambar family Ustaz. Gambar family, Gambar makruh. family Ada ada ulama tak kata betul. makruh. Makruh malaikat tak masuk kan. Malaikat. Dia berhala. Malam-malam ada. Sebelum melihat kesilapan orang, lihat dulu kesilapan diri sendiri. Saya ada dengan suami kena tanggung semua. Adakah lon isteri? Adakah lon isteri kena tanggung? Ini soalan terbaik ni. Baik, suami tidak bertanggungjawab di atas hutang-hutang yang dibuat oleh isteri tanpa persetujuan suami. Suami tidak bertanggungjawab di atas hutang-hutang yang dibuat oleh isteri tanpa izin suami. Sebab tu isteri nak buat apa-apa kena minta persetujuan suami dulu. Kalau suami isteri dia nak beli sesuatu, nak berhutang, dia cakap dengan laki dia setuju, mana laki dia kena tanggungjawab atas hutang tu. Dan satu lagi, isteri jangan kena tanya dulu, jangan dah buat. Banyaknya dah buat baru bagi tahu. Kalau macam tu, suami tak wajib, sebab dia buat benda yang bukan dengan rela suami dia. Dia berhutang sini tiba-tiba bagi tahu awak kena bayar ni sebab saya dah berhutang benda ni. Tak boleh. Itu dia kena bayar, itu bukan tanggungjawab suami. Isteri ni dia kena jaga harta suami, bukan membinasakan. Bukan telungkupkan suami dah. Dia kena tanya, awak, saya ada cadang nak beli benda ni, boleh tak? Tapi nak kena berhutang. Suami dia kata tak apa. Tu dia kena tanggungjawab.
Tapi kalau dia kata dia beli kereta dia diam, dia beli kereta dia diam, tiba-tiba dia suruh suami bayar, tak boleh, sebab itu bukan masuk dalam nafkah dah tu. Itu keperluan. Rasa Keperluan dia. Ada bang? Ada? Apa dia? Baik-baik kan? Apa dia? Ustaz Azim nama ustaz. Minyak wangi. Ada. Pasal pula tanya nama. Apa ni? Alam. Hari tadi jumpa satu. Ni RM1 tu. Mahal gila. Kenapa Ustaz kita? RM1 dekat Pagi tadi bawa dia orang tak dapat trace sangat lagi. Minyak wangi tu. Kecil Ustaz Tanggi. Suami dah siap duit dalam e-wallet, suruh je apa nak beli, kita tak perlu double minta izin lah ke. Dan suami kata, awak ni dalam kad ni saya ada letak 2 juta je. Ikut awak lah, awak nak beli apa. Tak apalah kalau macam tu. Tapi satu lagi, meskipun isteri dia bekerja, dia ada gaji sendiri, dia ada tempat-tempat dia kena minta izin juga dengan suami untuk membeli. Itu maya dia dah dapat begitu. Tak beritahu Ustaz? Kat ni Dia kena bagi tahu. Kuala Lumpur ni. Tapi kalau benda-benda yang tak payah beritahu, benda tak berapa penting beli, Proses sendiri kalau. mana benda-benda yang biasa-biasalah, Maksudnya dia tak ada masalah, tak beritahu. Sebelum mandi. dia jadikan minyak wangi. Takut apa? Takut dia menggunakan duit dia membeli benda-benda yang haram contohnya. Takut dia menggunakan duit dia, walaupun gaji dia gunakan duit dia untuk enjoy contohnya. Kalau dari sini Tak boleh. Suami kena larang tu. Walaupun duit dia. Dusun macam Okey. masuk dalam tu. Dia tak boleh cakap, awak ni gaji saya nak enjoy, itu saya punya duit. Tak boleh. Jadikan ibu je. Dia jadikan ibu. Nampak tak tu? Jadi suami masih lagi ada hak untuk Ibu tak apa wangi sangat. bergaduh dia bukan isteri yang taat lah. Betul. Kahwin lagi. Tak senang saya pernah. Macam ni dia ulang balik semula Ustaz. Yang macam tu, yang macam tu. Selamat lah. Kawan saya ni lah. Siap jamu. Allah. Seronok hati dia. Taat kita tambah lagi yang taat. Masya Allah. Ustaz anak nak beli kereta tapi suami tak bagi hutang-hutang, jadi tak boleh lah kan. Tak boleh, sebab tu membebankan suami. Kalau nak sedekah kena bagi tahu laki dulu ke. Kalau duit kita tak apalah. Kalau kita nak sedekah guna duit suami kena minta izin lah. Awak saya nak sedekah RM5 boleh tak? Kalau duit kita tak apa. Baru ni kan ada soalan. Kalau kita nak sedekah guna duit kita, duit gaji kita, tak ada masalah, tak minta izin suami. Tapi kalau kita nak sedekah tu tadi guna duit suami, nak guna duit suami, kita minta izin. Ataupun suami kita dah bagi kita duit, makna bila dah bagi kita punyalah. Tu hak kita lah, nak sedekah ke, nak bagi mak kita ke. Suami tak boleh larang lah. Kita bini nak buat baik dengan mak kita, nak bagi duit belanja mak kita, tak ada masalah. Duit tu dah jadi hak milik kita. Wallahu a'lam. Panggilan apa yang sesuai untuk kita panggil isteri? Sayang. Anak panggil Umi. Ni ada kawan tolong jawab dah, sayang dia kata. Panggil macam Nabi lah. Nabi dia sallallahu alaihi wasallam panggil bini dia apa? Dengan gelaran-gelaran yang baik-baik, yang menyenangkan hati isteri. Isteri dia suka lelaki dia panggil boya contohnya. Isteri dia suka suami dia panggil boya. Tak apalah, itu yang terbaik lah. Dia panggil boya. Abang balik boya kata dia. Berlari mak engkau tu 50-an. 6 bulan mak engkau ni Maknya. Allah marah, tolong jelaskan sama hukum dengan zalim. Kalau Ustaz, kalau qada solat tak baca surah lepas Fatihah boleh ke? Boleh. Sah semayang. Sah qada semayang walaupun lepas Fatihah tak baca surah. Orang kita selalu cakap Allah marah, tolong jelaskan. Orang kita selalu cakap Allah marah, tolong jelaskan. Nak jelaskan apa? Marah tu makna kemurkaan, Allah murka. Dah lama tak jumpa. Sama dengan zalim. Bila kita melakukan kezaliman, Allah marah, makna Allah murka, Allah benci maksudnya. Allahu a'lam. Salah faham soalan, ingatkan tak baca surah Fatihah. Tak baca surah tak apa. Fatihah jangan pula tak baca. Baca surah selepas Fatihah rakaat pertama kedua tu sunat hai'ah.
Ustaz, kalau mana tadi ustaz nak qada zakat, nak bagi tahu suami dulu ke? Zakat siapa? Kalau zakat kita tu hutang kita, tu kewajipan kita, kita kena bayarlah. Hutang kita yang wajib kita bekerja. Maknanya contoh sampai satu tahap harta kita kena keluar zakat. Nak buat benda wajib tak perlu minta izin. Cuma maklumkan tu terlebih baik. Isteri kalau nak buat benda yang wajib atas diri dia tak perlu minta izin. Tapi kalau nak buat benda sunat kena minta izin. Pintu tu berapa saiz? Yang dia 2 tahun tahu dah beli, tapi satu besar satu kecil, tapi rangka pintu tu datang baru. Rumah aku kau bayar. Itu ni kau bayar. Macam mana? Ukuran macam tu. Lebar dengan Suami? Tinggi dia standard. Dia suami isteri. Dia suami isteri, lepas tu Dia beli harta. Tapi nama spray. Okey. nama masing-masing. Kalau contoh beli rumah ni, bini dia punya nama. Kau bayar. Okey. Yang ada nak buat kabin tu berapa saiz dia? Ikut nama siapa punya nama dia kena bayar. Satu besar Kalau satu jadi kecil. hal, kau tak boleh tuntut aku, tak tuntut kau. Boleh selagi dia atas nama isteri. Baik. Dia tak boleh nak buat macam tu. Nak beli harta Baik. untuk bini, lakilah kena bayar. Dah besar, nanti ada Dia nak belikan bini dia rumah. Ni cerita Bini dia kena bayar. cerita dia macam apa, masing-masing ada gaji ni. Kan? Assalamualaikum. Itu tadi, maknanya sebesar apa pun gaji bini, yang laki-laki dia kena tanggung. Maksudnya tanggung nafkah lah. Bukan kemewahan tadi. Faham baik-baik, bukan kemewahan. Tak ada, saya forward aja apa yang dia Macam masuk. besok, bila Berlaku penceraian, senang cerita. yang pembagian harta tu susah. Yang Lagi bini ada dia. dalam minggu ni lah. Masuk. Tak ada, Islam tak boleh walaupun kita niat macam tu. Kita wajak. Tak boleh. Kau belum bercerai lagi. Kita jumpa lagi. Tapi perbuatan kau macam dah bercerai je. Macam nak bercerai je. Macam ada angin. Lepas dia Bolehkah suami apa ni? Masya Allah, ini soalan mas. Tambah Bolehkah suami, tak apalah, santai-santai Bolehkah suami mencumbui isteri dalam haid? Boleh. Minggu lepas. Hukumnya harus suami mencumbui, berseronok-seronok dengan isteri, kecuali di antara pusat dan lutut. InsyaAllah. Di antara pusat dan lutut tak boleh. Tu kawasan dangerous. Takut nanti tertarik kepada perbuatan yang haram. Kerana suami haram menjima isterinya dalam keadaan haid. Tapi bukan bermaksud isteri yang haid dia tak boleh melayan suami. Dia boleh melayan suami dengan cara selain daripada berjima. Boleh. Dekat kerja okey semua. Ah. Tidak Ustaz, kaum lelaki kena hentam sebab ada influencer kahwin lagi satu. Tadi saya dah huraikan tadi dalam kelas tadi. Apa saya nak jawab dengan isteri? Aku bini. Masya Allah. Jawab dengan bini, doa yang baik-baik sudah. Dah habis cerita. Tak payah kita nak masuk campur dengan rumah tangga orang. Tak payah kita nak masuk campur dalam rumah tangga orang. Doa yang baik-baik sudah. Kita baiki keluarga kita. Boleh ya. Cakap dulu saya sebelah. Tang kahwin je nak ikut sunnah. Tang lain tak nak ikut sunnah. Nabi suruh ngaji, tak mau ngaji. Tinggalkan maksiat tu sunnah Nabi. Tang kahwin nak ikut sunnah Nabi. Saya standard lah. Yang double lift, yang Doa yang baik-baik sudah. Dia mampu ke tak mampu, doa yang baik-baik. daun. Itu kalau kita muslimin, mukminin, doa yang baik-baik. Maaf ustaz buat kelas. Oh, ni siapa ni? Kan legend alamak Itulah dekat Mahfuz tu lah, lama dah tak pergi hari Selasa. Doa-doa lah. Huraikan macam mana kedudukan seorang bapa yang alim beragama tetapi abaikan nafkah anak lepas cerai. Maknanya dia seorang yang tak bertanggungjawab lah. Tak payah alim tak alim. Maknanya bukan jadi sandaran dia sebagai seorang alim. Dia tak buat benda tu, kita nak salahkan kealiman dia. Bukan. Itu bukan. Jangan kita jadikan benda tu sebagai asbab dan punca kita nak merosakkan agama. Bukan. Tak kira alim, tak alim, berilmu, tak berilmu, tak jalankan tanggungjawab, tak bagi nafkah, dia bukan hamba yang baik sisi Allah. Lebih-lebih lagi kalau ada ilmu, maksudnya lebih jahat lagi lah. Lebih buruk lagi lah. Bukan bermaksud kalau yang tak ada ilmu, dia tak jalankan tanggungjawab, maknanya dia okey.
Sebab dia bukan orang alim. Tak, sama je. Benda yang Allah hukum syarak, Allah tak ada pilih bulu. Kau alim, kau tak alim, kau tak buat, kau dosa. Kau tak buat, kau Allah tak redha. Tak peduli alim tak alim. Ustaz uraikan macam mana kedudukan seorang bapa yang alim. Tak peduli. Dia wajib menunaikan tanggungjawab. Sebab tu anak dia. Tuala wanita herba akan dipersoalkan. Tuala wanita herba. Anak tuala wanita herba nanti akan dipersoalkan di akhirat. Ingatkan tuala wanita tu tadi kena persoal. Nama dia anak tuala wanita herba. Oh dia jual Kita faham. Kita tak boleh cakap Allah zalim. Ada ke Allah sifat marah? Mana boleh letak sifat zalim pada Allah? Allah tu maha suci dari zalim. Zalim tu sifat kekurangan. Zalim tu sifat kekurangan. Jangan disifatkan Allah dengan zalim. Orang yang mensifatkan Allah dengan zalim tu rosak akidah. Jangan. Allah murka. Allah murka, Allah benci. Tu boleh. Allah murka hambanya, Allah benci hambanya. Jangan sebut zalim. Zalim tu maknanya Allah membuat sesuatu tak kena pada tempat. Apa hukum saya kad belanja isteri dengan niat nak mendidik? Harus. Kita bagi duit banyak, dia enjoy, dia pergi main mahjong. Abang Jamil. Kita bagi duit suruh beli benda manfaat, membazir, dia pergi enjoy, boleh kad, tak ada masalah. Sebagai nak mendidik dia. Kita bagi duit suruh beli ikan ataupun beli keperluan, dia pergi enjoy, pergi main mahjong, main snooker, belanjakan kawan. Tak boleh lah. Kalau suami kata ni duit awak beli pakaian tau, tapi dia bagi benda lain, lepas tu dia kata suami tak bagi, tu pun satu masalah. Apa yang suami suruh beli dia tak nak beli, lepas tu dia kata suami tak bagi nafkah. Lagi satu, jangan berhutang tanpa izin suami, kerana itu akan menjatuhkan maruah suami. Itu akan memberi fitnah kepada suami. Dia bini dia dalam diam-diam bagi hutang adik-beradik dia. Pasal abang mau jentik saya. Maknanya jangan berhutang. Sebab ada sikap isteri yang macam tu. Dia dalam diam-diam dipinjam duit adik-beradik dia. Bagaimana tanggapan adik-beradik? Maknanya suami kau tak bagi kau belanja. Nampak tak? Padahal suami dia dah bagi belanja. Tapi oleh kerana dia nak mewah tadi, dia pinjam sini, pinjam sana tanpa izin suami. Ini ciri-ciri isteri yang tak baik. Na'udzubillah min zalik. Jangan. Jaga maruah diri, jaga maruah suami kita. Jangan perbuatan kita jadi asbab orang lain bersangka jahat dengan suami. Jangan. Begitulah sebaliknya. Wallahu a'lam. Dari tadi saya tak makan lagi roti john. Saya nak makan roti john. Ini tak boleh, kan kena ban. Nanti lu lihat lu. Tak. Makan dulu Ustaz. Makan. Bismillah. Jemput makan jaga aib rumah tangga, soalan yang baik-baik je. Kalau ada soalan tentang suami ke isteri, DM. Jangan tanya suami saya gini, jangan. Itu mendedahkan aib. Kita nak tanya soalan pun kena hati-hati. Dapatkan dalam ramai-ramai ni ada saudara kita, ada sepupu kita, mana kita tahu? Ada kawan pejabat kita, dah tahu aib rumah tangga kita. Soalan ditegak-tegak tanya, Ustaz, suami saya dah 3 bulan tak bagi nafkah, apa hukum? Janganlah macam tu. Nak ada soalan yang sangkut paut dengan maruah, PM tepi. Makan put makan roti Johan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku